Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amal Halida binti Mat Zahid, nombor matrik 050907. Pada hari ini saya akan membentangkan terjemahan akhbar ekonomi yang telah saya terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Sebelum itu, padanan yang saya gunakan dalam terjemahan akhbar ini adalah padanan dinamik, iaitu mementingkan reaksi dan penerimaan pembaca sasaran. Tajuk akhbar ini adalah Al-Burasah Al-Maliziyah tusajjilu 121.93 million ringgit min safil arbah fi rubu'ul thalis 2020, iaitu Bursa Saham Malaysia mencatat keuntungan bersih sebanyak RM121.93 juta pada suku ketiga tahun 2020. Di mana dalam tajuk ini saya menggunakan teknik terjemahan transposisi dengan mengubah kedudukan ayat di dalam bahasa sumber apabila diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Untuk perenggan yang pertama, terjemahan yang telah saya lakukan ialah Kuala Lumpur, 28 Oktober, bernama Bursa Saham Malaysia telah mencatat keuntungan bersih sebanyak RM121.93 juta pada suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding RM47.10 juta pada suku yang sama tahun lalu susulan peningkatan prestasi dalam pasaran dan derivatif kewangan. Dalam perenggan ini saya telah menggunakan kaedah terjemahan harfiah. Akan tetapi ada juga beberapa teknik lain yang saya gunakan seperti teknik penyesuaian dalam ayat wasatu tahassunil ada, yang mana jika saya cari terjemahan perkataan tersebut di Google Translate ialah di tengah peningkatan prestasi. Jadi saya menggunakan teknik penyesuaian dan menukar perkataan tersebut kepada susulan peningkatan prestasi agar mudah untuk memberi kefahaman kepada pembaca sasaran. Dalam perenggan ini, saya telah menemui beberapa perkataan baru seperti safil arbah, iaitu keuntungan bersih, ar-rubu' al-thalis, iaitu suku ketiga, wasata tukhassinul ada, iaitu susulan peningkatan prestasi, seterusnya sawqul awraq, iaitu pasaran, dan al-mushtaqat al-maliyah, iaitu derivatif kewangan. Seterusnya, untuk perenggan yang kedua, terjemahan saya ialah hasil pendapatan bagi suku ketiga tahun semasa berjumlah RM237.74 juta berbanding RM122.67 juta sebelumnya. Dalam perenggan ini, saya ada menggunakan teknik pertambahan ataupun taudih dan teknik pengguguran, di mana teknik pentambahan bagi perkataan al-iradats, di mana jika saya mencari maksud perkataan al-iradats dalam Google Translate ialah pendapatan, akan tetapi di sini saya menggunakan teknik pertambahan dengan menambah perkataan hasil supaya maksud lebih jelas. Kemudian saya menggunakan teknik pengguguran bagi ayat fi nafsir rabai qabla am, di mana terjemahan yang saya lakukan, saya hanya mengekalkan perkataan sebelumnya kerana ia sudah difahami. Perkataan baru yang saya peroleh dalam perenggan ini ialah al-iradat, iaitu hasil pendapatan. Kemudian dalam perenggan ketiga, terjemahan saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Saham Datuk Muhammad Umar Swift dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata, Bursa Saham telah mencapai prestasi kewangan luar biasa dalam tempoh 9 bulan pada tahun 2020 dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan dicatatkan paling tinggi dalam keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti, iaitu PATAMI, sejak disenaraikan pada tahun 2005. Dalam perenggan ini, saya telah menggunakan teknik terjemahan transposisi bagi ayat Qala ar-ra'isu tanfizi lil burasah Muhammad Umar Swift fi bayan lahu amsin, di mana terjemahan yang saya buat selepas menggunakan teknik transposisi ialah Ketua Pegawai Eksekutif
Bursa Saham Datuk Muhammad Omar Swift, dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata, selain itu, saya juga menggunakan teknik terjemahan taudih atau pertambahan bagi ayat minal amul hali. Jika diterjemahkan secara harfiah, ayat tersebut bermaksud pada tahun ini. Akan tetapi untuk memperjelaskan maksud yang ingin disampaikan dalam teks sumber, saya menambah perkataan 2020. Jadi, terjemahan yang saya buat ialah pada tahun 2020. Selain itu, teknik lain yang saya gunakan ialah teknik terjemahan takafuk ataupun persamaan. Seperti dalam ayat idrajuha, di mana jika saya mencari maksud perkataan tersebut, ialah dimasukkan. Akan tetapi ia tidak sesuai dalam konteks ayat. Jadi saya menukar perkataan dimasukkan kepada disenaraikan. Antara perkataan baru yang saya jumpa dalam perenggan ini ialah adaan malian iaitu prestasi kewangan, istithnaiyan iaitu luar biasa, dan arbahu iddud dharibati wa hissasil aqliyati iaitu keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti. Seterusnya bagi perenggan terakhir iaitu perenggan keempat, terjemahan yang saya lakukan ialah bagi keuntungan bersih dalam tempoh 9 bulan pada tahun ini mencatat sebanyak RM272.89 juta berbanding RM140.29 pada tahun 2019, manakala hasil meningkat kepada RM568.27 juta berbanding jumlah pada tempoh yang sama tahun lalu iaitu RM373.15 juta. Dalam perenggan ini, saya ada menggunakan teknik terjemahan taudih atau pertambahan bagi ayat fi hina balaghatil iradat, iaitu terjemahan yang saya lakukan ialah manakala hasil meningkat supaya lebih difahami. Teknik lain yang saya gunakan dalam perenggan ini ialah teknik terjemahan transposisi di mana saya mengubah kedudukan bagi ayat muqabil 373.15 million ringgit fil fitrah nafsiha minal amul madhi, di mana terjemahan yang saya lakukan ialah berbanding jumlah pada tempoh yang sama tahun lalu iaitu RM373.15 juta, di mana nilai tersebut saya letak di hujung ayat. Perkataan baru yang saya temui dalam perenggan ini ialah safil arbah yang bermaksud untung bersih. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang strategi sebelum, semasa dan selepas menterjemah. Okey, apa yang saya buat sebelum menterjemah? Okey, pertama kalinya setelah mendapat teks akhbar tersebut, saya akan membaca teks tersebut secara berulang-ulang kali dan kemudian saya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin sukar untuk difahami supaya kemudian saya mudah untuk mencari makna perkataan tersebut. Dan yang ketiga, saya akan cuba untuk mencari padanan yang sesuai untuk menterjemah teks akhbar tersebut. Seterusnya, untuk proses semasa menterjemah, apa yang saya lakukan ialah pertama, yang paling penting sekali, saya akan mengambil tahu siapa pembaca sasaran dan bagaimana budaya mereka. Yang kedua, saya akan menterjemahkan teks sumber kepada bahasa Inggeris terlebih dahulu untuk memahami apa yang ingin disampaikan dalam teks sumber. Dan kemudian barulah tukar kepada bahasa Melayu. Dan yang ketiga, jika terdapat perkataan ataupun ayat yang sukar untuk difahami ataupun tidak jelas, saya akan mencari perkataan tersebut di kamus mahupun laman-laman web lain. Contohnya ialah seperti ayat Al-Mushtaqat Al-Maliyah, iaitu Google Translate menterjemahkan perkataan tersebut sebagai derivatif kewangan. Dan pada awalnya saya tidak yakin dengan perkataan itu. Kemudian saya mencari perkataan tersebut di laman-laman web lain ataupun artikel-artikel lain dan akhirnya saya menjumpai perkataan derivatif kewangan tersebut yang membawa maksud satu istilah dalam ekonomi. Untuk proses selepas menterjemah, apa yang saya lakukan ialah pertamanya saya akan membaca berulang kali teks terjemahan yang telah saya lakukan perenggan demi perenggan
Ini bertujuan supaya saya sedar jika terdapat kesalahan di mana-mana. Selain itu, saya juga akan bertanya kepada rakan-rakan untuk memastikan terjemahan yang saya lakukan. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan beberapa masalah yang dialami sepanjang proses penterjemahan berita akhbar ekonomi. Yang pertama, kekurangan kemahiran dalam bahasa sumber dan sasaran. Yang kedua, ketiadaan bahasa yang sesuai. Yang ketiga, kesukaran memadankan bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dan yang keempat, kurang pengetahuan dalam beberapa istilah ekonomi. Bagi setiap masalah, pasti ada jalan penyelesaiannya. Maka, di sini saya akan menerangkan beberapa resolusi untuk masalah yang dihadapi. Untuk memperoleh terjemahan yang baik, saya telah membuat beberapa resolusi bagi masalah yang dihadapi. Pertamanya, saya telah meningkatkan kemahiran dalam mengkaji tentang gaya bahasa sumber dan sasaran. Dan perkara ini perlu dilakukan kerana ia adalah perkara yang amat penting dalam aktiviti terjemahan. Selain itu, bagi perkataan yang sukar untuk diterjemah, saya akan merujuk sumber-sumber lain seperti kamus atau dalam artikel-artikel lain untuk mencari perkataan yang lebih tepat dan sesuai. Baiklah, sekarang saya akan memberikan beberapa cadangan untuk memperoleh terjemahan yang baik. Yang pertama, banyakkan membaca akhbar. Kedua, menonton berita. Ketiga, membuat banyak latihan. Keempat, memastikan tema teks sebelum diterjemah. Dan yang kelima, memeriksa hasil terjemahan berkali-kali sehingga dapat mencapai terjemahan yang baik. Baiklah, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.